Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini saya akan masuk chapter yang kedua, iaitu capacitor and dielectric. Saya akan masuk subtopik yang pertama, iaitu capacitance and capacitors in series and parallel. So, ada 3 linear outcome. So, yang pertama, you have to define and use capacitance. Yang kedua, derive and determine the effective capacitance of a capacitor in series and parallel. Yang ketiga, you have to derive and use energy stored in a capacitor. So, ada 2 derivation kat sini. So, kena hati-hati ya, kena tahu nak derive. Okay, so sebelum kita define apa itu capacitance, awak kena tahu apakah itu capacitor. Okay, capacitor ni adalah device that can store electric charge or electric potential energy. So, dia ada satu alat yang boleh menyimpan charge ataupun menyimpan tenaga keupayaan elektrik. Okay, so simbol dia adalah simbol two parallel plate ni. So, dia ada daripada two conducting plate yang dipisahkan sejauh D, okay, separated by a distance D, and then kebiasaan kat tengah-tengah ni adalah vacuum ataupun insulator. Okay, insulator yang dikenal sebagai dielectric. Okay, so disebabkan kapasitor ni boleh menyimpan charge, so dia banyak kegunaannya. Contohnya macam kegunaan yang kita gunakan adalah elektrik, elektronik, macam TV, radio, dia boleh tune frekuensi radio, okay, dalam CPU, okay, dalam komputer. Okay, ini adalah contoh-contoh kapasitor yang dalam pasaran ataupun dalam alat-alat elektronik. So, terdiri daripada satu kaki positif dan satu kaki negatif. Yang positif adalah kaki yang panjang. Panjang adalah kaki positif, plate positif, yang pendek ni adalah negatif. Okay, jadi contoh paling ketara kapasitor ni, okay, kita boleh ibaratkan macam power bank. So, power bank ni kita boleh charging kan. Bila kita dah habis charging, so kita boleh gunakan power bank tu, dia akan bertindak sebagai power supply. Kita boleh gunakan untuk kegunaan yang lain. Okay, macam mana kita nak charge kapasitor ni, ataupun macam mana kapasitor tu boleh menyimpan charge. Okay, so kita kena sambungkan kapasitor ni, tu plate kapasitor dengan bateri. Okay, so kena kenatkan plate ni dengan bateri. Okay, so pada awal ni plate ni tak bercas. Pada awalnya plate ni adalah neutral. Neutral maksudnya dia ada charge positif, negatif. So, macam mana kita nak separatekan charge ni? Charge ni satu positif atau negatif, sebab asalnya dia neutral. Okay, so bateri ni yang akan melakukan kerja. So, work must be done but to separate, okay, all the charge, okay, supaya sebelah positif dan negatif. So, bila work done by the battery ni end up as a electric potential energy. So, kita dah boleh sambungkan ke bateri ni apa yang akan berlaku. Elektron, okay, sebab bateri ni, so dia menghasilkan electric potential difference. Okay, potential difference akan terhasil dekat bateri ni. So, bila ada potential difference, so elektron akan mula bergerak. So, elektron akan menggerak, okay, dia akan bergerak, dia akan terkumpul kat sini. So, elektron ni sebenarnya dia tidak boleh cross. So, tak boleh cross sebab dia ada gap kat sini kan. So, tak boleh cross. Apa yang berlaku, dia akan menolak elektron daripada plate yang sini. So, elektron ni akan bergerak. Okay, pada masa yang sama sebenarnya positif terminal bateri ni menarik elektron daripada plate sini. So, dia akan meninggalkan charge positif kat plate ni. So, elektron akan bergerak lagi. So, dia akan terkumpul kat sini. And then, elektron daripada plate ni akan tertarik. So, sebelah kanan ni bercas positif, sebelah kiri ni bercas negatif. So, lama-lama dia akan menghasilkan two separate charge dekat plate yang sebelah kiri dan kanan. So, charge akan terkumpul. So, bila adanya charge yang berasingan ni, akan terhasilnya electric field. Sebab apa? Sebab kita dah belajar dalam chapter 1 hari tu, K2 metal atau parallel plate ni, okay, yang different charge ni akan menghasilkan electric field daripada positif ke negatif. So, bila ada electric field daripada formula E sama dengan V over D, so akan menghasilkan potential difference between the capacitor. Jadi, VC akan sama dengan V battery. So, bila dah fully charge, VC dia akan sama dengan V battery. So, daripada formula ni, V sama dengan ED. Jadi, V ataupun E is directly proportional to E. Okay, kita tahu bahawa sebenarnya Q adalah directly proportional to V. Maksudnya bila voltage bertambah, okay, charge yang mengalir atau elektron mengalir akan bertambah. Jadi Q is directly proportional to V. Jadi E akan directly proportional to Q juga.
Jadi bila charge bertambah, electric field akan bertambah. So bila electric field bertambah, okey, maksudnya charge yang berkumpul akan bertambah. Okey, jadi energy stored in capacitor ni dalam bentuk tenaga, dalam bentuk electric field. So maksudnya energy stored in capacitor in the form of electric field. Okey, electric field ni. Okey, so kita dah lihat kapasitor. Okey, apa perbezaan dengan capacitance? Capacitor is a device. Capacitance pula, okey, simbol dia C, is the ability of a capacitor to store charge. So, ability ni apa? Keupayaan kapasitor tu untuk menyimpan charge. So, the definition adalah the ratio of the charge on either plate to the potential difference between them. Jadi, C adalah Q over V. Okay, ratio bagi Q dan V. Jadi, Q adalah magnitude of the charge on each plate dan V adalah potential difference across the two plate. Okay, so this kapasitor adalah skala kuantiti. Okay, nilai dia sentiasa positif. Unit dia adalah farad. Farad ataupun CV negatif. C ni adalah unit bagi charge, coulomb. V ni adalah voltage. CV negatif 1. So, biasanya kadang-kadang kita gunakan simbol ataupun unit dia, unit yang kecil, microfarad, picofarad, sebab farad ni unit yang besar. Jadi, kita boleh convert menjadi farad. Micro jadi 10 negatif 6, pico negatif 12. Okey, apa definition bagi 1 farad? 1 farad ni adalah 1 coulomb over 1 volt. Jadi, maksudnya 1 coulomb of charge stored in each connecting in each plate, okay, as a result of 1 volt potential difference. So, maksudnya dia boleh simpan 1 coulomb of charge dalam 1 volt bateri. Okay, kalau situ 10 farad bermaksud dia can store 10 coulomb of charge over 1 volt bateri. Kalau 50 coulomb of charge over on each plate over 1 volt bateri. So, bila C nilai dia besar bermaksud kapasitor tu akan store more charge. Kalau C tu kecil bermaksud dia store less charge. Okay, ini adalah capacitance. C simbol dia. Okay, so daripada formula, daripada definition C sama dengan Q over V, jadi kita rearrange, dapatlah Q sama dengan CV. Okay, so bila kita buat graf Q against V, jadi Q is directly proportional to V. Bermaksud bila V bertambah, V bagi voltage bertambah, voltage bateri itu bertambah, charge yang mengalir akan bertambah, Q akan bertambah. So bila voltage bertambah, Q bertambah. So C adalah constant. So daripada graf ni awak akan dapat nilai C tu adalah gradient. Gradient tu adalah constant. Jadi C ni constant. So C does not depend on charge ataupun voltage. Jadi C does not depend on the voltage. Jadi apa yang mempengaruhi C ni? Jadi C depends on the shape of the capacitor tu. Seperti surface area. So bila area dia besar, maksudnya dia boleh simpan banyak charge. Okay, and then yang kedua, separating distance between the two parallel plate, the distance, okay, and then dielectric material yang di antara dua plate tu lah. Okay, so yang akan mempengaruhi capacitance C tu ada 3 ni lah. Okay, so kita lihat pula apa itu capacitors in series. Apa maksud capacitor in series? Capacitors in series bermaksud capacitor ni kita sambung. Okey, begini. Maksudnya kita sambung sebelah-sebelah. Okey, sebelah kanan plate C1 sambung ke sebelah kiri C2, sebelah kanan C2 sambung ke sebelah kiri C3. Sebelah kanan yang hujung sambung ke bateri, and yang sebelah kiri C1 sambung ke positif bateri. Okey, so contoh macam 1 liter single liter lah ni maksudnya. So tak ada junction. Okay, so inilah combination ataupun capacitors in series. Okay, so bila capacitor in series, kita tahu bahawa untuk pengetahuan awak, capacitor in series Q dia adalah sama. Kenapa Q sama? Sebab Q ni sebenarnya adalah daripada formula current is equal to dQ over dt. Jadi current flow bila ada flow of electron ataupun charge. So kalau single circuit macam ni, okay, current yang flow across each component ni adalah sama. Okay, sebab dia tak ada junction. Jadi current flow untuk each component adalah sama. So sama juga dengan charge ni. Charge yang flow dekat kapasitor 1,
kapasitor 2 dan 3 ni adalah sama. Tetapi voltage dia tidak sama. Kenapa voltage dia tak sama? Let's say kita bagi value bagi C1 ni 1 farad, C2 2 farad, C3 kita bagilah 5 farad. Okey. So untuk dapatkan voltage dia daripada formula, kan kita guna formula Q sama dengan CV, dan dapatkan voltage sama dengan Q over C. Okay, dan kita bagi values Q tu. Q1 sama dengan nilai Q2. Q1 10, Q2 pun 10 kolom, Q3 pun 10 kolom. Sebab charge dia adalah sama. So kita dividekan dengan C, so awak akan dapat voltage dia adalah berbeza-beza. Jadi V1 awak akan dapat berapa nilai V1? Maksudnya Q dia 10 bahagi 1 dapat 10 volt V1. So V2 akan dapat 10 bahagi 2 5 volt. Okey, V2 5 volt. V3 akan dapat berapa volt? 10 bahagi 5 2 volt. So voltage ni berbeza. Jadi total voltage ni adalah hasil tambah di antara ketiga-tiga voltage bagi V1, V2 dan V3 bagi C1, C2 dan C3. Voltage dia adalah hasil tambah. So, maksudnya voltage bagi bateri ni sama dengan total voltage bagi kapasitor 1, 2 dan 3. Okey, untuk mendapatkan total capacitance, okey, kita daripada formula bagi V ni, V sama dengan Q over C. Daripada formula ni, Q over C, V total, Q total over C total. V1, Q1 over C1 dan seterusnya. And then Q sama. Bila Q sama, awak boleh cancelkan nilai Q. So, dapatlah 1 over C total sama dengan 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. So, daripada sini, kita boleh dapatkan C efektif, just inversekan sahaja. So, dapatlah formula bagi C efektif bagi capacitor connected in series. Okey, so ni adalah C efektif. Kita boleh simplifykan sebagai circuit yang single ni. Okey, ni adalah C efektif dia. Okey, so C efektif ataupun C total ni adalah nilai dia lebih kecil daripada nilai C1, C2 dan C3. So combination capacitors in series, so total dia akan dapat nilai yang kecil. Okey, so kita lihat capacitors in parallel pula. Okey, kapasitor connected in parallel, cara sambung dia kena sama kaki. Okey, maksudnya plate yang sama ni, yang positif ni, positif, kena sambung dekat kaki yang sama. Okey, plate yang sebelah ni, kanan ni, yang negatif ni sambung dekat kaki yang sama. And then, kalau kita sambungkan bateri pun, kita akan sambungkan yang negatif-negatif ni dekat bateri yang terminal negatif. Yang positif sambung dekat positif. Seolah-olah macam ada junction kat sini. Okey, so tak semestinya junction ni dia parallel, tapi kena tahulah kebiasaan dia ada junction. Okey, positif sama ke positif, negatif sama ke negatif. Okey, untuk capacitance in parallel, sebab dia ada junction, Q dia tak sama. So contoh macam current kan, kalau current flow dia ada junction, dia akan separate. Okey, jadi I1, I2, I3. So sama dengan Q juga, Q dia tak sama. Okey, potential difference adalah sama. Okey, contoh ni V total dia adalah EMF lah bagi bateri, V bagi bateri, V total dia adalah sama. Kenapa sama? Okey, sebab apa? Sebab potential difference ni kalau nilai dia sini contoh kosong, ini 10 volt. Okey, so kat sini pun measure kosong, ni 10 volt. So potential difference dia setiap kapasitor sama. Sebab dia kena dekat kaki yang sama, terminal yang sama. Okey, jadi V dia adalah sama. Okey, so nak dapatkan C efektif, kita gunakan formula Q sama dengan CV, Q total, C total, V total sama dengan Q1, C1, V1 dan seterusnya Q2 dan Q3. So disebabkan voltage yang sama, okey, V1 sama dengan V2 sama dengan V3, kita boleh cancelkan nilai V. So cancelkanlah nilai V. So cancelkan. So dapatlah C total. Okey, C total ni adalah C efektif. So ni adalah ada punya circuit bagi C efektif. Jadi C total adalah C efektif,
untuk combination in parallel, nilai dia lebih besar daripada nilai C1, C2 dan C3. So combination untuk parallel, awak akan dapat nilai kapasitan yang besar. So bila kapasitan dia besar, so dia akan store lebih charge. Okay, seterusnya kita lihat pula satu lain outcome yang ketiga, iaitu energy stored in a charge capacitor. So simbol dia adalah U. Okay, so untuk proses ini kan saya dah terangkan tadi, proses charging. Untuk proses begini, bila kita nak charge kapasitor, kita perlukan bateri. Jadi bateri ni yang melakukan kerja untuk bring a small amount of charge from battery to the capacitor. Jadi elektron ni dibawa oleh bateri ni. Bateri nak gerakkan elektron ke plate yang sebelah kiri ni. Sudah akan mengumpulkan charge ni, perlukan tenaga ataupun kerja oleh bateri untuk bawa elektron ni ke plate kapasitor. Jadi DW sama dengan V dQ daripada formula chapter 1 hari tu. V sama dengan Q delta V. Jadi work sama dengan V dQ. dQ yang akan bergerak ni kan. So daripada V sama dengan Q over C. So gantikanlah V sama Q over C. So dapatlah total work done to increase the accumulated charge ni. Kita gunakan integration. C ni constant, jadi 1 over C kita keluarkan. So awak just integrate Q. So Q kuasa 2 over 2. So dapatlah formula yang pertama, U sama dengan work done sama dengan setengah Q kuasa 2 over C. And then formula yang kedua, bila awak gantikan Q sama dengan CV, so dapatlah formula yang kedua. Formula yang ketiga ni, bila awak gantikan C sama dengan Q over V, so dapatlah formula yang ketiga. So ada 3 formula bagi work done ataupun energy stored in the capacitor. So no charge will accumulate on each plate if the capacitor is not charged. So maksudnya bila tak ada charging, tak adalah charge yang accumulate dekat kapasitor tersebut. Terima kasih.